أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah beri segala nikmat dan rahmat curah kepada manusia dan juga khususnya kepada umat Islam. Mudah-mudahan mereka dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Terima kasih di atas Allah kurniakan dan curahkan kepada kita supaya dapat kita hidup dalam keimanan kepada Allah dan di atas garisan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia kita ini dan Tuhan beri garis kepada kita. Tidak ada problem ataupun panha percubaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala uji ke atas manusia kecuali ada cara-cara untuk mengatasinya, cara mengubatinya, cara ya dia panggil. Ya, dalam Islam ni dia ada penyakit dan ada ubat. Tak kira penyakit ke apa dia semua pun, kecuali Tuhan nak mati. Tu mati saat ni tak ada ubat dah lah. Kerana orang panggil Tuhan nak kembali kita ke rahmatillah, nak kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada perlu kepada ubat dah lah bermati ni. Tapi belum pada mati dia ada ubat belaka.
Sebab tu dalam Islam tak boleh kita putus asa, ikutlah gapo dia semua. Dia ada cara penyelesaian, ada cara untuk kita nak selesai. Mi tangkai yu sambil makhraj. Jalan keluar. Semua ada jalan keluar belakang. Lepas tu orang panggil gembira jiwa orang mukmin saat itu. Orang mukmin rasa gembira jiwa dia, tidak rasa susah sangat. Susah apa ni? Satu hari Tuhan jalan keluar pada kita. Satu hari Tuhan akan ukar masalah kita. Satu hari Tuhan akan liaya kita. Dengan kita serah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan jiwa kita ni tak sakit jiwa. Itu besar sekali. Karena kebahagiaan dalam dunia ni dan kebahagiaan dalam akhirat ni tak sewi sakit. Sakit badan tak apa lagi dalam dunia ni, tapi jangan sakit hati. Bila kita ada ubat, dia tak sakit hati. Alhamdulillah, Allah SWT mengajar pada kita, rakyat pada kita, nak umat Islam saat itu sedar dan khabar. Tapi orang tidak beriman, golongan munafikin wal kafirin, puak-puak tak ada beriman ni, dia senantiasa gelisah semua. Gelisah. Hidup dia dalam keadaan gelisah. Sehari tempat senang tak ada. Karena percubaan Allah SWT. Setiap masa. Dia ada setiap masa. Sama ada cuba dengan berbentuk-bentuk macam. Allahu Akbar. Semua saat itu orang panggil perlu kepada kita ulai kaji di kita masing-masing. Mudah-mudahan kita kembali la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu umat Islam kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duduk baca tengok dalam ayat Quran ni, Tuhan manggil kelima suruh kelik pada Tuhan ni. Ilaihi raji'un la'allahum yarji'un irji'i ila rabbi. Semua saat itu kelimah-kelimah bahasa Tuhan suruh kelik kembali pada Allah SWT dalam Quran yang saya tengok adalah sekitar 70 kali Tuhan suruh kelik pada Allah SWT. Ayat katanya pentingnya benar-benar kita kelik pada Tuhan. Sebab tu ayat yang saya baca tadi yang pertama sekalinya, Tuhan seru dan khitab khas kepada orang mukmin. Orang kafir nak pakai ayat ni tak boleh. Orang munafik nak pakai ayat ni tak boleh. Sebab Tuhan ni hakimun alim, sangat bijak dan sangat mengetahui. Alimun hakim, sangat mengetahui dan sangat bijak. Bila Tuhan tahu dah kata orang panggil benar ni, orang munafik dan orang kafir nak pakai tak boleh. Pasal apa dia khitab pada orang kafir dan orang munafik? Sebab tu dalam ayat-ayat Quran ni Tuhan bagi khas untuk orang mukmin. Kadang-kadang ayat pasal boleh pakai faedah belaka ni, dah khitab cara umum. Tapi Tuhan tengok kata benar ni kalau kata royak pada orang kafir pun, kata royak pada orang munafik pun tak ada faedah apa. Lalu tu Allah SWT khitab khas kepada puak-puak kita orang mukmin. Tu kita kena ingat baik, ingat molek. Ayat bila kata ya ayyuhallazina amanu ni samkan sekali. Tuhan nak ayat benar samkan. Ni wikhah pada orang Tuhan kasih. Kerana orang panggil Ar-Rahmanir Rahim, kita dah belajar tu. Tuhan murah wi belaka, tak kira orang deraka pada dia, orang molek tak molek, binatang tak binatang, apa segala orang panggil perangai balas mana pun. Di segi rezeki Tuhan bagi belaka pada pihak siapa saja. Ar-Rahman tu wi habis. Hak tu bagi orang hidup. Asal benda yang ada nyawa tu hepera belaka. Tahu belaka. Macam kita lah. Anak hak molek tak molek kita wi belaka, makan asal dia dah. Kita tak wi makan, pian nak wi makan. Tapi Ar-Rahim ni untuk khas untuk orang kita kasih. Orang tu hai kasih. Kasih dalam perasaan kita.
Kita beri duit belaka tapi rasa kasih kepada orang yang juru, orang taat patuh pada kita. Nah, sayang-sayang kita jamu belaka. Biasa ya, tapi orang kita kasihnya, orang setuju dengan kita. Sedemikian juga Allah Subhanahu wa taala Tuhan beri belaka pada siapa sahaja. Tapi Tuhan kasih ni khas kepada orang-orang mukmin. Orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala tu Tuhan kasih. Orang Tuhan kasih ni lah hak Tuhan royak benda molek pada dia, benda hak comel-comel. Nah, nasihat baik-baik kepada mereka supaya nak wifuk-fuk Tuhan kasih ni masuk syurga tu besar sekali. Tujuan bau hak besar sekali Tuhan royak benda molek pada orang Tuhan kasih ni, tujuan Tuhan nak bawa masuk syurga. Kita kena terima kasih lah. Sebab tu bila sebut kata ayat ya ayyuhallazina amanu ni, wasa Tuhan kecaan kita selalu dah. Ya ayyuhan nas pun demikian juga kecaan kita, tapi cara umum tu. Hak ni Tuhan dak ayat daripada orang lain. Ayat pada pok kita. Kalau kita yakin kata kita orang beriman, ya dah. Sebab tu Tuhan ayat pada dia ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, ingat baik, ista'inu bis sabri was salah. Ikut gapo-gapo berlaku di atas kita semua tak kira. Dalam hidup kita ni berlaku belaka. Semua berlaku belaka. Tak ada orang duduk saja tak ada kena gapo habuk, ada. Kena kata demo lah, kena murih ke orang lah. Nah, kena hina demo lah. Sakit tu lah, sakit ning, tipu bala tu bala ning, musibah kena tu kena ning. Semua berlaku dalam hidup kita. Hidup dalam dunia ni ya, dia orang panggil tak ada kata duk seni, pesi seni, nampak seni sokmo dia tak ada, dia ada lah. Nah, kalau tak kena hak ni, kena hak ni. Nah, tak ada jadi belah ni, jadi belah ni. Itulah orang panggil dalam dunia. Allahu akbar. Sebab tu Tuhan pesan kepada kita orang mukmin ni, ista'inu, minta tolong. ขอความช่วยเหลือ minta tolong. Nah, minta tolong bisabri, dengan kita orang panggil sabar. Kita nak minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala ni melalui kita sabar. Kena sabar banyak. Ada jadi panha dia di masalah sebab tak pandai nak sabar, kurang sabar tu besar. Allahu akbar. Sabar ni bukanlah amalan pesing. Nah, tubuh badan saja dak, amalan jiwa. Kalau hati dia kuat, jiwa dia kuat, cicai dia kemkeng, dia dapat sabar. Orang cicai on ni nak sabar tak boleh, ada arah. Sebab ia halah dengan hawa nafsu dia. Nah, orang lemah ni, orang jiwa lemah, cicai ti on ni pheต่ออารมณ์ Nah, arum suara ini dia halah kepada orang panggil amarah bisu saat ni dia. Ada suruh benda tak malak. Suruh muih ke orang, suruh kata ke orang, suruh maki ke orang. Semua saat ni tu dia halah. Dia orang lemah, ada arah, ada jiwa lemah. Sebab tu benda ni besar. Dalam kalau tengok dalam pendapat Mujahid dan juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, dia kata as-sabru di sini saat itu, mana bis-sabri di sini ni, Tuhan suruh kita minta tolong dengan kita sabar, bersabar kita. Nak minta tolong pada Allah SWT ni melalui kita kena kita ni sabar. Sabar di sini Mujahid dan Imam Sufyan Ats-Tsauri kata makna dia as-saumu, puasa. Sebab mari ada hadis Tirmizi, as-saumu nisful sabri. Sabar ni setengah daripada puasa, ni setengah daripada sabar, pensuan deng kong sabar. Nah, sebab tu di sini ayat ni suruh puasa dan suruh orang panggil
salah, sabar. Tapi kelimah sabar ni dia lebih luah daripada puasa dan semaya. Sabar ni banyak. Sabar di atas orang panggil maksiat, tak sewi kita buat maksiat. Sabar di atas orang panggil taat, so kita buat benda taat, nak sabar juga. Sabar di atas musibah, segala bala-bala hak kena pada kita tu, tu sabar. Nah, semua saat ni dia kan tengok kelimah sabar ni ya lebih luah daripada as-saum dan juga as-salah. Jadi sini Allah SWT ni royak perakat pada kita, Tuhan duk sama dengan mana ni? Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah SWT ni duduk sama dengan orang sabar. Dan Tuhan ada sekali yang kita boleh periksa dengan Tuhan sama. Boleh kita periksa dengan Tuhan dengan minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi kita ni dalam hadis yang sahih mengatakan Nabi apabila dia kena benda-benda yang serabut, susah hati, nak ukar masalah tak boleh, ada problem mi panha, segera Nabi ila salah, segera Nabi kepada semaya. Nabi ke semaya dah, sebab Nabi beramal dengan ayat ni. Sabar tu sabar. Kamu dia wasa serabut, wasa apa, Nabi pergi semaya. Wassalah semaya, sabri wassalah. Itu dah hadis jelas Nabi. Segera lagi semaya. Semaya ni boleh mengatasi problem-problem yang berlaku pada kita. Semaya, rahsia dia. Tapi kena semaya molek lah. Semaya pesing orang panggil boleh rehat. Jangan semaya pesing. Pesing orang panggil khija banyak. Semaya khija banyak ni duk khija lah semaya. Duk mikir lah semaya. Duk wampai dalam semaya. Duk orang panggil duk waktu ni lah semaya. Duk khija banyak, masyghul, sibuk dalam semaya. Siapa akan mana lupa-lupa ingat habis. Ada panggil duk sibuk. Semaya pada sibuk dengan keadaan hak dunia dan sebagainya. Tapi orang panggil semaya hak boleh rehat, boleh tenangkan jiwa, boleh khusyuk pada Allah SWT, boleh mengadu pada Allah, boleh minta pada Allah, doa pada Allah, mengayuhah pada Tuhan, persa dengan Tuhan, Tuhan pilih jalan baik pada kita. Semua saat ini melalui semaya belakang. Kita ada masalah, nak ukar tak boleh, minta Tuhan tolong ukar kita melalui semaya juga. Hak tu orang panggil semaya hajat. Walau tak ada nama tak. Usalli hajatan apa ni? Sunnah hajah ke apa tak ada dalam orang panggil sunnah. Semaya aku saja aku semaya hajat ke apa tak ada tu. Tapi semaya nak minta tolong. Minta tolong pada Allah SWT, minta tolong dengan Tuhan melalui kita semaya. Tiada hajat gapo, ada susah gapo, nak minta gapo pada Tuhan, dia ambil wuduk, ambil asmaya, dia masuk semaya. Semaya 2 rakaat, minta gapo pada Tuhan pun masa sujud dia belum nak wisalah, lepas salat tak kira lah. Nak minta gapo pada Allah SWT, nak mengadu gapo pada Tuhan, nak minta gapo pada Tuhan, Tuhan wis mata. Hak tu orang panggil minta dalam semaya. Ada gapo jangan duduk orang panggil ambil orang lain duk kira banyak. Kira dengan Tuhan banyak. Kira dengan Tuhan banyak. Sebab tu Tuhan suruh orang panggil tauhid ilallah ni. So kita mengesahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Mengesahkan Allah, tauhidillah, tak sewi syirik. Datang pada Tuhan banyak batu. Kira cara nak buat lagi bersama dengan orang lain pun tak ada apalah. Tapi jangan tinggal Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hidup kuat bersama orang lain, siapa tinggal bersama dengan Tuhan. Jangan. Hak ni benda besar sekali, hak kadang-kadang kita terlupa benda tu. Kadang-kadang lah hidup kita ni terlupa. Ada apa-apa cung cari orang lain ada. Tidak cari Tuhan dulu. Kita terlupa.
Terlupa kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Sebab tu Tuhan ayat di dalam Quran kata, nah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, ayat pada kita kata, jangan kamu suka, jangan kamu kata, jangan kamu tengok orang hak mati dah dalam jalan Tuhan ni, dia tetap tegak diri dia di atas jalan Tuhan, tidak menyeleweng diri dia. Nah, sentiasa perjuangan dia saat itu duduk atas jalan Tuhan semua. Tak ada pergi jalan lain, walau orang panggil walau apa, dia tak pergi jalan lain. Pergi jalan Tuhan semata dalam perjuangan dia. Orang pesen ni mati ni, jangan kamu suka kata dia saat itu. Nah, mati amwat. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala ni nak dia saat itu dapat sempurna dalam hidup yang nakisah, hidup yang kekurangan dalam dunia ni. Nampak kata dia perjuangan dia kerana Allah SWT, Tuhan nak lagi hidup dalam akhirat sempurna. Dia hidup dalam alam barzakh. Nah, sebab tu saya kata mereka ni Tuhan rapatkan garanti kata bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hidup. Fok-fok dia tu hidup. Tapi kamu saat itu tak ada rasa, kita tak khabar, tak ada nampak. Ya benar gaib ni, mana kita nak nampak? Hanya kita tahu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak pada kita, ya kita tahu. Jadi Nabi kita royak pada kita kata fok-fok ning saat itu dia duduk satu hadis yang sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata fok syuhada ni. Nah, duduk di atas Barik. Barik ni satu sungai. Nama sungai Barik. Nahrun, satu sungai, bibabi jannah, duduk di pintu syurga. Dia ada sungai-sungai dalam syurga saat itu, dia mari pada lauk. Lauk susu, lauk arak, lauk nisai madu, lauk pesing sungai air biasa ni. Payah derah masuk ke dalam syurga saat itu. Nah, jadi sungai batas sungai apa dia semua. Lepas tu dia ada lalu ke pintu syurga ni, namanya sungai Barik dalam hadis sahih mari. Lepas tu hatak fuk ni duduk pada kubah khadra. Pada orang panggil kubah lah, satu kubah dom, satu kubah yang hijau. Fuk dia ada situ. Nah, tu hawi rezeki, bawa keluar rezeki. Bawa keluar. Yukhriju alaihim, bawa keluar ke atas mereka itu. Nah, rizqahum, rezeki mereka tu minal jannah, daripada syurga, bukratan wa asyiya, pagi dan petang. Dia bawa keluar daripada syurga ni, makan rezeki pada dia pagi dan petang. Fuk-fuk ni sana itu di situ. Ada sahih Muslim. Dan Sahih Muslim ni fuak ni dia merantau orang yang boleh masuk syurga belum daripada kiamat. Fuak ni para syuhada ni orang boleh masuk syurga belum pada berlaku kiamat. Allah ni lah syurga dah dia. Allahu akbar. Nah, dia syurga dah. Sebab dia orang perjuangan dia, tadhiyah, pengorbanan dia, jiwa raga dia, harta dia kerana Allah SWT ni, Tuhan balas tinggi pada fuak dia. Nah, learning tu telah syurga dah. Yang mana dalam hadis sahih Muslim, Nabi royak pada kita kata, roh-roh fuak-fuak orang ni, fuak syuhada ni, duduk dalam orang panggil perut burung hijau, fi ajwafi tayr khadr. Nah, perut burung hijau, fuak dia saat ni tu hetak dia situ. Bagi dia saat ni tu ada qanadil mu'allaqah bil arsh, supaya dengan dia panggil dia terbagi sebagai nur cahaya rasmi, cahaya saat itu tergantung di arasy Allah SWT. Arasy ni semacam langit lah kita kata. Surga ni arasy macam langit tergantung.
Buat dia saat itu. Nah, roh buat dia tu. Dia boleh tangciau, boleh jalan, boleh gapo minal jannah daripada syurga ke semuanya. Haitsu sya'at. Nah, ikut dia kanak nak gimana, ikut dia nak gimana. Tuhan bagi bebas pada buat dia. Kama dia pula dia datang kepada tilkal qanadil pula pergi pada cahaya hak duk gatung ni arah pula. Dia pergi jalan kelik mari balah tulah. Dalam sahih Muslim. Ya, hadir sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala ni pergi jumpa dengan fatala ilaihim rabbuhum. Tuhan pergi jumpa dengan fuak dia. Pergi cari fuak dia. Tuhan kita tengok sama fuak dia ni. Tengok fuak dia. Nah, faqala hal tashtahuna syai'an, mun nak gapo ratik dia tanya. Puak mung ni, puak para syahadat mun nak gapo ratik? Dia tanya, mun nak gapo lagi? Qalu ayu syai'in nashtahi? Apa yang kami nak lagi? Cukup dah kami boleh terbang, boleh pergi mari ke apa semua. Nah, mengikut kami kehendak dah lah syurga ni. Tuhan duk tanya puak dia siapa panggil fa fa'ala bihim salasa marrat, sampai 3 kali tu saya tanya puak dia. Puak dia jawablah tu. Falamma ra'au annahum la yatraku min ayas'alu. Nah, puak dia saat ni tu bila dia tengok nampak kata, kalau misalnya kita saat ni tu tak ada jawab kepada Allah SWT ni, Tuhan dah lepas tanya serius al situ, dia tanya situ lah. Tuhan tanya kita di situ. Kena jawab juga buat kita ni pada Allah SWT ni. Nah, tidak Tuhan mari tanya sama nak gapo. Qalu, mereka tu jawab katakan, ya Rabb, hei Tuhan kami. Nah, nuridu, kami nak antarudda arwahana fi ajsadina. Nak we engkau ya Allah bawa kami kelik semula duduk dalam jasad kami dalam dunia ni. Buat kelik dunia semula, dalam dunia semula. Kelik masuk dalam tubuh kami semula pula. Nah, hatta naqtul. Nah, fi sabilika marratan ukhra. Hatta nuqtal, sehingga kami dibunuh. Nah, pada jalan engkau saat itu marratan ukhra, pada kali yang kedua. Pada kali lain pula. Nah, nak we orang panggil roh masuk dalam tubuh semula pula, we mati pula dalam keadaan syahid pula dah. Nah, sebab orang panggil hak tu lebih sedap pada dalam syurga lagi. Ya sedap situ. Nah, hingga sampai dia jawab belah tu pada Tuhan, minta pada Tuhan belah tu. Minta Tuhan kata, buat kelik semula pula kami dari dunia ni, pas kami kena bunuh pula fi sabilillah pula. Ni hak tu hak kami nak, kalau boleh Tuhan pun nampak kata falamma ra'a, matakala Tuhan kata laisa lahum hajah, anna laisa lahum hajah taraku. Mana bila Tuhan saat ni tu nampak kata dia ning tak ada gapo dah. Tak sei gapo dah, tinggal begitulah. Tinggal orang panggil hidup keadaan belah tu, hidup seronok dalam syurga. Nak ayat katanya benda-benda balas ning ni balas bagi mereka yang sabar, kerana Allah SWT adalah duduk jalan di atas apa panggil fi sabilillah, jalan atas jalan Tuhan semua, tak ada menyeleweng, tak ada gelecah dah. Itu penting kita, mauqif kita kena tetap. Cut yin kita kena orang panggil mangkung, jangan duduk orang panggil ikut semacam munafik, jangan. Terus kita di atas jalan Allah, atas sunnati Rasulullah SAW. Duduk kita di atas jalan sunnah semua, jangan bimbang tak tahu mana keluar sikit pada sunnah, mati kita tak tahu nak kata. Sebab tu kita kena mauqif kita, jalan kita saat ni tu kena tetap tegak. Bila jatuh kelik. Sebab tu dah ayat lepas pada tu pula, wala nabluwannakum bisyai'in, dan kami pula uji ke atas kamu dengan suatu ujian Tuhan. Ujian Tuhan ni dengan suatu ni semua segala ujian Tuhan. Saya nak uji pasal mana, uji pasal seni, uji pasal susah, uji pasal kaya, uji pasal miskin,
Uji biasa ada tamneng tinggi, uji biasa ada tak ada tamneng. Semua segala uji itu hai belaka. Masuk habis segala-galanya. Nah, setengah daripada ujian saat itu minal khauf. Wiwasa takut. Gung takut, takutlah kau takut seteru, takut kau tu, takut kau ni, takut, rasa takut ujian. Nak tengok kita ni nak sabar setara mana, nak tengok kita mengadap Tuhan dengan semaya banyak mana kita ni. Kira kita buat muka lain. Bila kena uji takut ke apa, kita cari muka lain, tak cari Tuhan tak ada semaya, dan tak ada sabar. Tengoklah mana. Nah, Ibn Su pada orang panggil pada orang kedebek-debek kau kan. Nah, dengan tak ada semaya, tak ada gapah habuk. Dengan wasa orang panggil khauf. Wal ju' dan lapar. Lapar saat itu kita nak kembali pada Allah ke tak? Nak kelik Tuhan ke tak? Tuhan nak saat itu wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Tuhan nak situ. Nak tengok sejauh manakah kita nak kembali kita kelik pada Tuhan. Kelik pada Tuhan di sini saat itu as-sabr, Tuhan suruh sabar. Wassalah dan semaya. Ia ada hubungnya dengan ayat yang pertama tadi. Kenapa hak ni boleh orang panggil? Hak ni kita boleh tengok dengan cara rupa tam. Kelik pada Tuhan. Balah mana kelik pada Tuhan? Kembali kelik pada Tuhan ni balah mana? Tengok rupa tam. Nah, tengok orang panggil ceng pelacak. Hak boleh kita ukur, boleh tengok. Boleh kita orang panggil perambangan kata kita ni kelik banyak mana pada Tuhan. Kalau misal orang panggil kena takut, lapar. Nah, hak tak semaya juga, tak semaya situ, tak lagi. Hak tak semaya qiyamul lail, tak semaya situ, tak lagi. Hak tak semaya witir, tak semaya situ, tak lagi. Hak tak sabar situ. Hak tak ada puasa, sebab tu setengah daripada Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri dan Mujahid kata puasa. Hak tak ada puasa, tak puasa situ. Tak ada puasa sunat, tak ada semaya sunat, tak ada apa semua. Hak fardu ni tah moda ya baru hak fardu tu. Tah moda lah mana? Tak puasa, haram dosa. Kalau puasa boleh pahala sebab fardu. Supaya tah moda lah. Tu duduk situ. Tapi hak nak tambah kita kembali pada Allah SWT ni dengan puasa sunat, dengan semaya sunat, tu tengok. Bahawa kita kena susah ke apa? Nah, minal khauf wal ju', takut berlaku hikkan ke apa, takut. Puasa ke tak kita? Semaya ke tak kita? Puasa sunat ke tak? Semaya sunat ke tak kita? Banyak tak semaya pada Allah SWT, mengadap Tuhan ke tak? Tuhan nak tengok situ. Kita kelik tak pada Tuhan. Nah, kalau kelik ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja dengan tidak tatbik, tidak beramal ni, ya tak yalai juga. Nah, tak yalai juga. Nah, sebab tu nak tengok dengan cara zahir-zahir, boleh nampak tengok. Boleh kita rasa. Nah, jadi kita saat itu. Wa naqsim minal amwal, dan Tuhan wi kurang dari segi harta kita. Wi rugilah la perniagaan, wi kebun kita terbakar ke, rusak, bunuh ke apa, mapuh ke, mambang kayu kaya. Dan juga daripada orang panggil apa ni, binatang-binatang. Nah, hak masa ada benda menyawa dan benda tak menyawa, amwal ni masuk habis. Benda menyawa orang panggil amwal, sepengah nah, kambing, lembu, ayam, itik semua tu. Dan kereta, mutu ke apa, duit ke apa semua benda tak ada menyawa panggil amwal juga. Kebun ke apa semua, umur ke apa, panggil amwal belaka tu. Nak rakyat katanya Tuhan wi kurang benda-benda tu. Wal anfus, kadang-kadang mati, cedera kepada kita, mati secara kita kasih. Anak kita mati, ayah kita mati, ibu kita mati, isteri kita mati, suami kita mati dan sebagainya. Nah,
Wasamarat, dan juga Tuhan wi kurang buah-buah. Saat ni hak mapuh tu, ni buah hang kayu ada tak buah? Kurang buah. Nah, hak tu semua saat ni tu kurang harga, masuk juga. Buah kurang harga. Getah murah ke? Nah, dokong murah ke, dia murah ke? Buah juga tu kurang harga dia. Tu mana naksin kurang. Nah, semua saat ni tu ujian daripada Allah SWT, percubaan daripada Tuhan. Tuhan nak tengok kita ni setara mana kelik kedak kepada ayat pertama, innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama dengan orang sabar ni. Nah, sebab Tuhan kata kalau kamu boleh buat balas tu, boleh kamu sabar, puasa, sabar, semaya, wa basyiris sabirin. Tahawi prakak sada khabar gembira kepada orang yang bersifat sedemikian sabar, orang sabar. Orang sabar tadi tahawi orang panggil khabar gembira pada dia. Belum daripada dia nak dapat balasan Allah SWT syurga esok, tahawi khabar gembira dah orang panggil. Nah, muqaddam mujur orang panggil, selamat demo. Nah, ataupun orang panggil, boleh gembira bla-bla lah. Demo nak boleh benar molek bil jannati, dengan syurga. Tuhan nak syurga dah. Wa basyiris sabirin, tahu khabar gembira kepada orang sabar ni, Tuhan nak syurga. Balas syurga pada Allah SWT. Sebab itulah orang panggil, orang nak boleh rasa gembira, rasa senang hati, dia kena kembali pada Allah SWT dengan sabar dan juga salat. Semacam itu saya sebut pada ayat selepas pada itulah. Alladzina idza asabathum musibah. Nah, saya kata orang yang dikena ke atas mereka itu, kena ke atas mereka itu musibah, oleh sesuatu musibah, satu orang panggil bala, benar dia tak kena lah. Nah, qalu, berkata mereka itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini hak Tuhan nak, Tuhan nak sini. Sebab saya dalam mukaddimah saya di saya raya ada kata, siapa 70 kali Tuhan ada panggil kita sekelik pada Tuhan dalam Quran. Ada temu ayat Quran saya bila, temu ayat Quran saya baca saya bila, temu saya bila, tengok siapa 70 kali Tuhan ada panggil kita sekelik pada dia. Sebab tak ada jalan lah kita nak pergi dapat orang panggil kemuliaan dunia dan akhirat ni. Tak ada jalan kita nak dapat saadah, dapat kebahagiaan, kesenangan, jadi orang muflihun dari dunia dan akhirat ni. Orang dapat laba dunia dan akhirat kecuali orang yang kembali kelik pada Tuhan itu saja. Kita kadang-kadang kalau kena pesing, Tuhan cuba tengoklah, sakit pun masuk di jin. Masuk di jin umpama. Orang kena jin ni. Dia masuk dah tu pada kita ke. Dia ramah situ, ramah sini kepada sakit, senok dan sebagainya. Itu kerja dia tu. Masuk hidup kum, harus pakai cek mumbur kepada dia semua. Nak tengok kata percubaan balah ni kita kelik pada Tuhan gedak. Kan tengoklah. Pas satu hari lambat weh pesen ni bagi sehari tok bomo pesen jenis syirik. Kena saya tengok dah kalau mari sehari apa syirik, ku nak tubik dah. Tu kerja dia lah kata. Nak bagi kita syirik umpama. Di sehari tok ca pun tak apa, tak teh. Di sehari tok teh pak mu sehari pak ku tubik. Tubik selalu dah. Pas kita ni tak orang nak sabar. Bila tak orang nak sabar dan tidak kisari Allah SWT. Nabi kata dalam hadis orang pergi cari saja ya tok bomo pesen tak kena dengan Islam,
Tok Umar syirik ni. Gi saja tak ada nak gi saja. Dah 40 hari dah. Tuhan tak terima amalan dia. Allahu akbar. Bukan mudahlah. 40 hari 40 malam tak terima amalan dia, habis licin. Caya pula dia raya. Tok Nujung caya dia raya. Kufrun. Allahu akbar. Sebab dia tidak kembali kelik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan raya dah. Bila kena satu perkara, mu tak usah cari orang lain. Nah, saya cari orang lain. Cari bomo atibak pasal perubat tubuh badan, tak ada masalah tu. Sakit kaki, sakit tangan pergi perubat, pergi beluruk ke apa, tak ada masalah ke apa tu. Tapi jiwa kita saat ni tu kena minta tolong pada Tuhan sama, kena semaya sama jiwa kita tu. Kita kena sabar dan kena semaya, minta pada Allah, menghadap pada Tuhan, kembali kita pada Allah sama Tuhan nak. Kadang-kadang kita peling kat tu. Nah, tak kena pada jalan selerak kita. Sebab tu bila kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan automatiknya kita mengaku dengan cara kesedaran kata kita ni daripada Allah. Allah menjadi kita daripada Allah, kita sanggup jadi hamba kepada Tuhan. Penbau kong Allah. Hamba kepada Tuhan. Jangan ada mikir lain lah, mikir kata kita dah hamba Tuhan sudah. Hamba ni kalau Tuhan suruh gapo tak ada merdeka, kita tak nak bebas tak boleh. Tuhan suruh semaya tak apa, kita bebas tak boleh. Nah, Tuhan suruh puasa, tak puasa apa bebas kita. Tak boleh, kita hamba tak ada bebas aku tu. Buku hamba ni kita dengan Tuhan, perintah Tuhan tak ada bebas kita. Kena buat semata-mata mengikut Tuhan. Dan bila kita jadi hamba saat itu, Tuhan larang, janganlah kamu buat benda ni. Bebas, saya tak apa, saya ni hurriyah, saya isyarat anak awak. Tak boleh buat. Kita jadi hamba dengan Tuhan. Bila kita jadi hamba dengan Tuhan, hak Tuhan larang, tak boleh kita bebas. Kena turut Tuhan. Jangan buat. Benda Tuhan suruh, tak boleh bebas. Kena buat turut Tuhan. Tu orang panggil hamba. Kalau bebas, isyarat mereka, tak panggil hamba. Dia tak panggil hamba dah lah. Automatik tak nama hamba dia ni. Berlawan dengan Tuhan. Bukan hamba dah, orang berlawan dengan Tuhan. Tuhan suruh dia tak buat, Tuhan larang dia buat, orang berlawan dengan Tuhan, bukan hamba Tuhan dah. Tengok dengan jelas salah dah, nampak salah dah. Sebab tu, bila kita yakin kata kita daripada Allah jadi hamba, daripada Allah SWT, yang Tuhan jadi kita, menjadikan kita. Wa ilaihi raji'un, dan kita mengaku dengan jiwa kita, dengan perbuatan kata kita ni kena kelik pada Tuhan. Dalam mana pun nak lari tak boleh, kita kena kelik pada Tuhan belaka. Pasal apa kita duduk lawan dengan dia? Bila kita kata kita nak kelik kepada Allah ni, apa kita kena lawan dengan dia? Suk terik kita orang panggil tak lepas pada Tuhan juga. Hak ada lawan-lawan ni wasa lepas. Dia tak wasa tak lepas nak lawan apa? Kena kelip menghadap Tuhan juga. Mati ni kelip pada Tuhan lah. Sebab tu ayat ni saat ni tu we tahu pada kita kata kita duduk di atas dunia ni sementara sebab kena kelip pada Tuhan. Kena kelip cari Tuhan. Mati je kelip pada Tuhan. Hakikat sebenar. Sebab tu belum daripada kita nak mati ni, kita baca ayat ni dah, kita kena kelik pada Tuhan. Segala-gala amalan kita, segala-gala orang panggil fikiran kita, segala-gala masalah semua, kita kena kelik kira dengan Tuhan belaka. Jangan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala tu. So kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mukmin ni boleh beramal sebab Tuhan kaya awal-awal, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Orang tak beriman cuba tengok. Kena orang panggil banjir 2-3 bulan dia bakar. Kita orang Islam yakin belaka kata ni tentera Tuhan. Air tentera Tuhan. Air tak biasa deraka pada Tuhan. Bombing tentera Tuhan, tak biasa deraka pada Tuhan. Pas pula orang panggil hang kayu kaya tentera Tuhan, tak biasa deraka pada Tuhan. Lepas dia balik, dia balik. Lepas dia patah, dia patah.
Tuhan tak suruh serong air. Akal dia mu jangan serong air melepas gitu. Ia tak serong air. Tentera Tuhan. Bombing mu jangan telan air. Ia tak telan. Dia pergi gitu. Aku tak setelan Tuhan tak boleh telan. Dia pergi gitu, derah pergi gitu. Air laut mu jangan turun rendah. Ia tak turun rendah, dia tinggi gitu. Pas bila air laut tinggi atau sama dengan air sungai nak kita leh kan. Dia kena air laut rendah baru boleh turun laut. Air. Ya sebab air ni dia mari tempat tinggi turun tempat rendah. Tempat rendah sekali laut. Rendah sekali laut. Bukit tinggi mari pada derah mari turun bukit, turun pada carak-carak pada sungai. Nah ada basuh-basuh. Nah makhluk tu hak duduk orang panggil duduk cemar dalam udara sana itu, dalam tanah semua sana itu. Akhir-akhirnya turun ke laut. Bila laut tinggi, tak turun tak boleh. Dia pergi berjalan ke rumah orang itu. Jalan ke rumah orang itu, jalan ke kedai orang itu, jalan ke ni. Tentu Tuhan. Kalau tidak kembali kelik pada Allah SWT, bagaimana? Nah, Tuhan nak tengok lah. Nak tengok atas apa ke nak kelik pada Tuhan? Tak kelik tak apa. Apa masa? Nah, sampai masa ajar Tuhan kata habis lah. Tak kira Tuhan kata habis dah. Buat turun laut habis. Senang lah. Lala ni panahnya air tak boleh nak turun laut. Air laut dia tinggi. Nak turun laut tak boleh. Tak ada punya kuasa manusia nak ambil air turun laut. Kecuali Allah SWT. Dia Tuhan suruh turun laut. Dia situ lah. Satu hari Tuhan kata padai dah buat ni. Habis dah masa sok. Boleh tahu dah kata orang mana kembali kepada Allah, orang mana tak kembali kepada Allah, orang mana orang Islam sungguh, orang mana orang Islam pelam, orang mana beriman pada Tuhan sungguh, orang mana tak beriman pada Tuhan, orang mana deraka pada Tuhan. Dia kata tamasyak. Nah, bila Tuhan tahu habis sudah siap semua saat itu, dia pakat tahu belaka manusia, pakat tahu, malaikat pakat tahu. Turunlah air ke laut. Bawa turun air ke laut, habis di sini tak ada apa. Satu hari Tuhan turun cerat dah Tuhan turun air ke laut. Bukan lepas dari itu. Tapi lah ni Tuhan nak tengok. Kita ni kembali pada Allah kedak. Lepas tu nak orang panggil. Fursah peluang pada kita. Boleh pahala. Pahala ke apa? Pahala tolong orang susah. Tu dia boleh dua situ. Boleh pahala orang kena bala dia sabar. Dia kembali pada Allah dengan dia salat. Sabar dan semaya. Menghadap Allah SWT. Bagi orang beriman. Dan juga yang kedua saat itu orang panggil boleh pahala pada kita bantu dia, tolong dia. Kalau tak ada orang balas ni, kita pun tak ada waktu duit bantu dia mu. Nah, ini satu peluang keamasan bagi kita boleh pahala. Rezeki tu juga bagi kita beri dia kata. Nah, tu kedua orang panggil dapat faedah daripadanya. Sebab itulah satu hadis daripada Ummu Salamah. Nah, dia dengan Nabi SAW kata, "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jirni min musibati wa akhlif li khairan minha. Illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha." Nabi kata dalam hadis sahih Muslim, tidak ada seseorang hamba yang kena bala kecuali dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia kata serta perasaan dia insaf dan beramal, bukan kata saja tak. Kata serta dia Allah, kita kepada Allah dan kita kena kelik pada Tuhan. Dia kembali kepada Allah SWT. Dan dia berdoa pula kepada Allah, "Ya Allah, mintalah Tuhan wi pahala kepadaku pada musibah." Minta Tuhan wi pahala pada kita. Kita Tuhan turun pahala pula wi pahala. Sebab kena duit sikit Tuhan pahala dah pada kita. Dia kena banyak. Nah, sama dia pula minta Tuhan hati kepada kita benda lebih baik daripada tu lagi. Kalau kereta hancur, Tuhan hati kereta lebih molek pada tu. Kalau rumah kita punah, Tuhan hati lebih pada tu lagi. Nah, nak ayat katanya, kalau misalnya panggil segala-gala, pahala lebih banyak pada tu lagi. Nah, maka orang panggil benda ni Ummu Salamah dia kata, bila suami dia Abu Salamah tu mati, dia kata balah ni, dia doa belah ni, doa dia ni. Dia kanan dia dengar Nabi suruh doa belah ni, dia doa. Tuhan hati kepada Ummu Salamah ni orang lebih baik, lebih comel, lebih molek daripada Abu Salamah. Dia wasa kata dalam dunia ni tak ada dah orang lebih molek daripada Abu Salamah. Nak doa ke mana?
Abu Salamah lah orang molek sekali. Segi Ummu Salamah ni kata, pas kalau doa ni Tuhan nak rati pasal mana lebih molek pada Abu Salamah ni. Nak doa ni. Tapi ada doa juga. Tuhan rati Nabi Muhammad yang di suami dia. Allahu Akbar. Nak kata terima doa dia. Kan terima. Nah, jadi nak cari orang lain lebih dari Abu Salamah ada dah. Tuhan Nabi nikah dengan dia. Allahu Akbar. Nak ayat katanya, nah betulnya orang panggil hadis Nabi suruh kita doa balas tu. Kita doa. Ikut apa-apa kena tak kita ni, sikit banyak dah kira kita kena doa balas ni, itu hegati lebih molek balas tu lagi pada kita. Nah, sebab mereka ni lah orang panggil dia dapat rahmat daripada Tuhan mereka dan mereka dapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Tuhan saat itu nak tunjuk jalan kepada dia supaya dia saat itu dapat kebahagiaan dan sempurna dengan iman mereka, boleh orang panggil mengatasi problem-problem bala yang turun pada mereka dengan dia boleh sabar dan dia boleh semaya kepada Allah SWT. Dia boleh menghadap Allah dengan cara betul mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kita kena orang panggil mauqif kita nak kena duduk situ, jangan kita kuai-kuai ikut lainnya, kita duduk menyeleweng ikut lain. Sebab kita tahu kata bila masa Tuhan nak ambil nyawa kita, nak bawa kita kembali pada Allah, kita kena tetap tegak di atas jalan yang betul. Nah, itulah sajalah pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirul ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.